Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman, host anda dalam Sukses SPM 2021. Tadi saya baca doa makan tau. Lepas makan, kita kena baca doa juga. Sebelum makan, kita kena baca doa untuk mendapat keberkatan dalam apa yang kita makan. Dan yang paling penting sekali, apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Murid-murid sekalian, dalam apa yang kita makan, kita kena pastikan makanan yang kita makan itu adalah daripada makanan yang halal. Dan macam mana kita nak tengok makanan kita itu adalah makanan yang halal? Antara syarat-syaratnya adalah makanan yang kita makan itu pastilah daripada haiwan yang disembelih. Alright, jadi hari ini kita nak cerita pasal sembelih. Tapi sebelum tu, kita nak berkenal dengan guru kita terlebih dahulu. Tapi macam biasa, murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Jom kita saksikan profil guru kita. Alright, kita bawakan kepada anda guru kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Apa khabar Ustaz Samri? Khabar baik, Alhamdulillah. Dah sihat, berapa kali dah orang kata kita bertemu ni saya? Alhamdulillah. Kita bertemu dah banyak kali dah. Mungkin 6, 7 macam tu lah, Man. Alhamdulillah. Ustaz, tadi saya baru lepas makan. Ya, Man. Dan sebelum makan tadi Ustaz, saya baca doa makan. Ya, betul. Dan selepas makan pun kita kena baca doa, betul saya? Betul, Man. Dan yang paling penting sekali kita kena tengok makanan yang kita makan itu, adakah dagingnya lembu tadi disembelih ataupun ayamnya pun disembelih, Ustaz? Ya, betul. Betul? Betul. Jadi hari ini kita bawakan kepada anda Ustaz Amri untuk mengajar kita berkaitan dengan topik fiqh, iaitu berkaitan dengan sembelihan. Baik Ustaz. Okay, tapi sebelum kita mulakan kelas, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Ustaz? Okey, boleh insya-Allah. Okey, dipersilakan Ustaz. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey Ustaz. Okey. Kita nak jemput murid-murid untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Okey. Dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, baik. Itu lambai macam tak ikhlas sikit je dia lambai kan? Baik, Ustaz. Kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan yang pertama. Saudara Alif, boleh kenalkan diri anda? Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Alif Daniel bin Azhar. Umur saya 16 tahun. Okey, saya cita-cita bersekolah di SMK ni. Okey. Dan cita-cita saya adalah menjadi seorang penyanyi. Alright. Dan seterusnya kita ada di studio bersama dengan Anis. Dipersilakan Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farishana Anis binti Muhammad Rizal dari SMK Bandar Rincing dan cita-cita saya ingin menjadi produser. Nak jadi produser. Nanti boleh datang sini tau. Ni abang kakak kita ni semua hebat-hebat ni jadi produser. Alright, seterusnya kita ada Sofia. Silakan Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nishazah binti Syedin, pelajar SMK Bandar Rincing. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Okey. Seterusnya, kita ada Hairul. Dipersilakan ke Hairul. Okey, silakan. Boleh onkan mikrofon anda? Tu mic tak on tu. Okey, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Khairul Azmi bin Khairul Nizam. Berumur 16 tahun, bersekolah di SMK Bandar Rincing.
Okey, cita-cita awak nak jadi Cita-cita apa? saya ingin menjadi seorang tukang masak. Oh, tukang masak. Masya Allah. Untung isteri ya. Okey, seterusnya kita ada Kristina. Silakan. Tukang masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina saya sekolah di SMK Bandar Runcing. Saya pelapis Arab. Oh, okey. Terima kasih. Seterusnya kita ada yang terakhir, Zarif. Silakan Zarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarif Adam bin Zaiful, bersekolah di SMK Bandar Runcing. Oh, Cita-cita okey. saya ingin menjadi seorang juruterbang. Ni jadi juruterbang, ada juruterbang. tukang masak, ada nak jadi cikgu. Oh, yo, dahsyat murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor. Baik. Ustaz, Okey, subjek sembelihan ni Ustaz, biasanya akan jadi subjek favourite ke ataupun satu subjek yang susah Ustaz dalam topik kita berkaitan dengan fiqh ni Ustaz? Biasa senang ke susah? Sembelihan ni tajuknya agak senang sebab dia lebih kepada fakta, Okey. pengertian dan juga perkara-perkara sunat yang kita lalui semua dah. Oh, Maknanya okey. anak-anak kita dan murid kita pun dah pernah melihat sembelihan di peringkat ibadah korban dan juga ibadah akikah. Oh, kalau saya Ustaz, saya pegang bahagian kaki dia. Okey. Jangan bergerak. Dan saya rasa murid-murid kita pun mesti ada pengalaman. Orang kata apa, dalam kita menyembelih ni kan, kita kumpul ramai-ramai dan sebagainya. Pada sebelum PKP dululah saya, Ya, kita betul. nak minta pandangan daripada Alif. Apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Silakan Alif. Pada pendapat okey. saya, topik sembelihan ini wajib untuk seluruh umat Islam kerana jika tidak melaksanakan sembelihan dengan baik, maka makanan yang disembelih itu tidak boleh dimakan. Okey. Maknanya topik ni sangat penting Sangat Ustaz ya. penting. Ya, Melibatkan pemakanan kita. Baik, seterusnya kita nak tanya dengan Khairul lah. Khairul, apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini, sembelihan? Silakan. Sembelihan ni sepatutnya kita kena belajar, semua kena belajar dan ambil tahu supaya kita tidak menyeksa binatang ketika kita sembelih. Oh, yelah, kadang-kadang orang main ambil kapak tu Ustaz. Potong kokdan je, penggal je. Tak boleh Ustaz ya? Tak boleh, tak Okey, dia ada cara yang ditunjukkan di dalam Islam. Nanti Ustaz akan cerita tau. Alright. Dan kita nak tanya seorang lagi, boleh Ustaz? Boleh, kita boleh, nak tanya insyaAllah. Zarif. Zarif ni mesti ada pengalaman ni. Waktu berada di surau kan, kadang-kadang kita buat sembelihan korban dan sebagainya. Boleh cerita sikit apa pandangan anda tentang topik kita hari ini? Silakan. Pada pandangan saya, penyembelihan ni wajib pada seluruh umat Islam. Dan seharusnya lah semua orang wajib tahu asas dan cara penyembelihan tu. Okey, sebab selama ni kita ni duk makan je Ustaz. Kita tak tahu macam mana sembelih tu kan. Jadi hari ini mungkin Ustaz boleh cerita sikit dengan murid-murid kita di studio dan juga murid-murid kita di rumah, apakah dia di antara objektif yang boleh kita capai dalam pembelajaran topik kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dipertemukan pada hari ini. Dan hari ini tajuk yang sangat-sangat penting, topik yang sangat-sangat penting sebab dia melibatkan halal dan haram dalam pemakanan kita, baik sama ada baik ataupun tidak baik. Mana? Okey, kita mulakan dengan sembelihan kita, iaitu kita lihat kepada objektif ataupun kita lihat kepada pengertian dia dulu. Apa yang dikatakan sembelihan itu? Okey. Okey, dalam standard pembelajaran kita berada di mana? Berada di merumus kefahaman mengenai ibadat sembelihan serta mengamalkan secara beradab. Kita belajar, kita faham dan kita merumuskan kefahaman itu dalam bentuk penulisan untuk menjawab peperiksaan. Okey. Dan selepas habis persekolahan, mereka ni boleh sembelih dengan baik, dengan halal dan dengan mengikut tata cara yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, Itu Ustaz. sebenarnya. Itu standard pembelajaran kita lah. Maknanya paling kurang Ustaz, nanti kita beli seekor ayam ke,
Kita boleh praktikal sembelih ayam kat rumah. Ya, betul. Paling kurang gitulah. Okey, baik Ustaz. Kita pun pernah buat di sekolah gitu. Oh, pernah buat di sekolah Ustaz? Pernah buat di sekolah. Wah, baik Ustaz. Sebelum kita nak baik. teruskan Khususnya lagi, kita lihat ini adalah standard pembelajaran dia, iaitu menyatakan maksud, menyatakan sunat dan juga menyatakan merumuskan hikmah sembelihan. Itu secara umum lah. Ya. Nanti selepas kita selesai ni, maknanya murid-murid kita yang ada dekat sini dan murid-murid yang ada di rumah, di mana-mana saja dah boleh mengetahui dah bagaimana cara sembelihan, apa maksud sembelihan, sunat sembelihan, hikmah sembelihan. Kita akan belajar ini selama sejam, insya-Allah. Oh, okey, baik Ustaz. Okey, seterusnya kita lihat Baik, Ustaz, sebelum kita nak teruskan lagi Ustaz, kita berehat seketika. Okey, boleh. Sebab murid-murid kita nak bersedia dengan buku teks mereka terlebih dahulu dan selepas ini kita akan menelusuri apakah dia hikmah, maksud, pengajaran dalam topik kita pada hari ini, sembelihan. Boleh Ustaz kita berehat seketika? Boleh, insya-Allah. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Saya tak bolehlah tengok Ustaz orang sembelih ni Ustaz. Saya jadi kesian dekat haiwan tu. Ya, betul. Saya nak pernah tengok sekali Ustaz. Ada kambing tu, dia sampai tahap tu dah tak bunyi apa dah. Dia tutup mata je, rela ku pujuk kan. Maknanya dia biar je macam tu Ustaz. Aduh, boleh ke kalau kita kesian dengan kambing ni Ustaz? Okey Man, soalan yang sangat baik tu. Kesian dengan kambing. Kesian tu memang kita dah sifat semula jadi kita. Kesian pada haiwan, kesian pada manusia. Tapi kesian pada haiwan ni, kalau wajib sembelih, kesian ke tak kesian memang wajib sembelih. Walaupun dalam keadaan kesian. Okey, mana? Jadi hari ini kita dah berkaitan dengan pengertian tadi. Kita dah masuk. Kita nak tanyalah anak-anak kita ni. Boleh? Boleh tak? Siapa ni? Farishana ke siapa yang nak sebutkan pengertian sembelihan? Okey, silakan Farishana. Yang kat tangan tu. Okey, apa silakan. maksud sembelihan? Maksud sembelihan dari segi bahasa memotong, dari segi istilah pula menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mari. Okey Farishana, terima kasih banyak-banyak. Jawapan yang sangat baik, lengkap, 2/2 markah penuh. Okey, soalan dia bunyi macam soalan dia bunyi. Nyatakan maksud sembelihan. Mudah je. Nyatakan maksud sembelihan. Jawapan Farishana tadi tepat menepati jawapan yang ada dalam buku teks dan menepati jawapan yang dikehendaki oleh penanda kertas. Contoh. Tapi masalahnya Ustaz, Man. ada setengah tu dia tulis istilah je Ustaz. Bahasa dia tak tulis pun. Kalau tulis istilah saja, bahasa saja dia akan istilah saja. Dia tulis istilah saja, tak tulis bahasa, pun diterima sebagai markah penuh 2/2. Oh, ya ke? Tapi kalau dia jawab hanya bahasa saja, dia baru dapat 1/2. Okey. Faham Ustaz? Faham Ustaz? Okey, faham Okey. Walau bagaimanapun, Farishana, jawapan awak tadi lengkap. Walau bagaimanapun anak-anak di rumah, jawapan mesti lengkap sampai di memutuskan halkum dan urat marik. Sebut jangan urat mereh, tapi urat marik. Tu planet Marikh Ustaz. Dia marik, M-A-R-I-K. Okey. Jadi nak tulis jawapan nanti, jangan sesekali tulis mereh. Dalam buku rujukan dia memang mereh, tapi sebenarnya ejaan dia mim alif ra, ada tanda hamzah kat belakang. Jadi dalam jawapan nanti marik. Jadi jawapan nanti, sekiranya ada soalan, nyatakan maksud sembelihan. Maksud sembelihan ialah menyembelih, betul tadi mesti ada. Menyembelih. Satu, kemudian memutuskan urat halkum dan urat marik. Sampai sini barulah markah penuh 2/2. Okey. Jawapan yang sangat baik Farishana. Itu maksud sembelihan. Asasnya begitu. Seterusnya kita lihat dia punya dalil dulu. Dalil sembelihan. Yang ni saya rasa macam Aiman je nak baca ni. Saya baca Ustaz. Okey, silakan Man. Bolehlah Ustaz, saya cuba Okey, silakan Man. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة. Betul Ustaz? Betul.
Wal mauqudatu wal, tak nampak lah Ustaz. Wal mutaraddiyah. Oh, ada dekat skrin ada. Wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaitum. Alhamdulillah. Ustaz, tak nampak tak kena pakai spek ni. Okey Ustaz. Bacaan yang sangat baik, Man. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kita nak tanya yang anak-anak kita yang ada 6 orang ni, siapa-siapa yang boleh agaknya baca maksud dia? Maksud dia. Okey. Silakan. Silakan, Zarif. Dan angkat tangan. Silakan. Okey, maksud dia. Maksudnya apa? Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah yang keluar mengalir, daging khinzir termasuk semua anggota tubuhnya, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditenduk, yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Okey, terima kasih Zaris. Itu salah satu ujian ataupun latihan untuk bacaan Jawi. Okey. Walaupun menjawab ni dalam tulisan Rumi, tapi Jawi ni kita kena perkasakan. Nak tak nak, suka tak suka, kena sembelih. Kalau binatang itu mati dilanggar, tak sempat sembelih, daging itu akan haram dimakan. Melainkan kita sempat sembelih dan lembu itu masih lagi dipanggil hayat mustaqirah. Okay, hayat mustaqirah tu apa? Hayat mustaqirah kita sembelih tu, lembu itu masih lagi menggelupur dan mengeluarkan darah yang banyak. Itu hayat mustaqirah. Okey, terima kasih Zaris. Ya, jawapan yang tu bacaan yang sangat baik. Ya, Jawi pun lancar insya-Allah. Dan kita lihat dalil nakli yang kedua, iaitu Rafi' bin Khadij. Khadij meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakuluh." Riwayat Al-Bukhari, maksudnya setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah, sebut nama Allah ataupun niat kita sembelih itu kerana Allah, barulah sah dimakan. Kalau kita sembelih kerana, contoh, kita sembelih kerana nak bagi jamu jin, nak bagi jamu dekat laut tu, kita panggil puja pantai semua itu tidak sah dimakan. Ada juga Ustaz, ya? Dan haram dimakan. Ada dipanggil syirik, sihir. Syirik ataupun sihir itu memang haram dimakan. Itu sebab dia kata niat dan kita sembelih itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, seterusnya kita nak spektrum ilmu dulu. Yang ni juga berkaitan dengan dalil nakli, yang mana kita ni kena berihsan ketika menyembelih, berihsan ketika membunuh haiwan. Maksudnya dalam keadaan sekalipun kita kena, tak boleh kita nak pukul dia, tak boleh nak penggal dia, tak boleh nak seksa dia, tak boleh. Ya, kalau kita rasa macam ayam itu ataupun lembu itu berpenyakit, kita kena sembelih dengan baik dan barulah kita boleh tanam ke apa ke sekiranya ia memudaratkan. Sebab disebut innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qataltum, sekiranya kamu membunuh fa ahsinu, maka maka sembelihlah, maksudnya dengan berlaku baiklah. Fa ahsinu, berlaku baiklah dalam hal tersebut. Jika kamu menyembelihnya, segerakanlah sembelihan. Hendaklah kamu mengasah pisau dan menenangkan binatang sembelihan. Tenangkan binatang sembelihan. Ada satu video yang mengatakan yang berkaitan dengan sembelihan ni, dia belai lembu tu, kan, sebelum sembelih dia belai. Itu sebab disunatkan kita bagi minum dulu. Bagi minum, bagi makan lembu tersebut sebelum disembelih. Bagi tenang dulu Ustaz. Bagi tenang dulu. Okey, baik, seterusnya kita lihat urat sembelihan. Kita ada 3 urat yang wajib putus. Yang pertama, urat halkum. Urat halkum berada di tengah-tengah ni. Dia macam pipe hose mesin basuh tu. Itu halkum. Wajib putus. Di sebelahnya, depan dan belakang tu, dia ada satu dia panggil urat marik. Ejaan dia marik, mim, ra, ya, hamzah. Marik. Okay, dalam jawapan nanti, dalam SPM nanti, jangan tulis bereh. Jangan sesekali. Yang pernah 2-3 tahun lepas tulis mereh. Jadi pemeriksa jadi sukar untuk betul ke salah, betul ke salah, betul ke salah.
Jadi untuk hari ini, anak-anak yang berada di rumah, anak-anak yang berada dalam ni, pastikan tulis marik. M-A dalam ruminya M-A-R-I-K. Marik. Okey, urat mariknya berada di sini. Ni urat marik. Berada di antara halkum. Ni marik, ini marik. Di tengah-tengah ni halkum. Jadi halkum ni wajib putus dan kedua-dua ni wajib putus. Barulah sah sembelihan. Itu sebab Farishana baca tadi, dia kata menyembelih binatang tu dengan memutuskan halkum dan urat marik. Itu antara perkara-perkara yang wajib diputuskan apabila kita menyembelih. Okey, baik, seterusnya kita lihat rukun sembelihan. Biasalah kalau Islam dia ada rukun Islam, rukun iman, dia ada rukun. Jadi rukun sembelihan ni ada 3 je. Okey, kalaulah soalan SPM dia menyebut, dia kata nyatakan nyatakan rukun iman ataupun senaraikan rukun iman. Cukup sekadar jawapan yang ringkas itu seperti apa? Seperti 1, penyembelih. Kalau soalan nyatakanlah. Kalau soalan jelaskan, penyembelih dia ada lagi noktah bertindih. Binatang sembelihan, apa lagi? Dia punya huraian. Kalau jelaskanlah, binatang sembelihan halal dimakan. Contoh. Alat sembelihan, kalau soalan jelaskan ataupun terangkan, noktah bertindih, alat yang tajam selain gigi, kuku dan juga tulang. Tu kalau jelaskan Ustaz Kalau jelaskan. Tu beza dia. Beza. Dalam soalan SPM begitu. Antara perbezaan soalan nyatakan, jelaskan dan juga terangkan. Kalau soalan terangkan, mesti dia ada huraian ringkas di hujungnya. Okey Ustaz. Okey, boleh So ada 3 rukun sembelihan. Ada 3 rukun sembelihan. Jadi kat sini kita terus, selepas saja rukun, kita terus kepada syarat sah sembelihan. Okey, yang ni saya nak, ada siapa nak baca hari tu cuba angkat tangan. Okey, siapa nak cuba? Zarif ke? Zarif ke siapa ke? Zarif, silakan Zarif. Silakan Zarif. Allah, Zarif jadi mangsa. Sebab nampak dia kacak hari ni, butang sampai atas Ustaz. Silakan Zarif. Silakan Zarif. Syarat sah sembelihan yang pertama, penyembelih. Huraian dia beragama Islam atau ahli kitab. Halal sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Yang ketiga, sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal. Huraian yang kedua, melakukan penyembelihan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sembelihan yang bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah haram dan tidak sah dimakan. Contohnya, sembelihan untuk membuat persembahan kepada kubur keramat. Okey. Terima kasih Zaris. Huraian panjang, lebar, lengkap. Hanya itu daripada sudut penyembelih itu sendiri. Sendiri. Okey, baik. Kita merujuk kepada soalan SPM pula, Man. Okey, soalan SPM dia akan merujuk kepada aspek apa? Kita ambil satu contoh, jelaskan 2 syarat sah sembelihan dalam aspek penyembelih. Kalau aspek penyembelih, jawapan dia mesti yang ni, beragama Islam, penyembelihan kerana Allah. Kalau merujuk kepada aspek alat sembelihan, alatnya mesti tajam selain kuku, selain tulang dan juga selain daripada gigi. Maksudnya soalan SPM nanti merujuk kepada aspek apa. Okey, selesai untuk syarat. Okey, terima kasih kepada Zaris. Okey. Alright. Baik, Zaris, terima kasih Zaris. Okey, yang ni kita nak Farishana ke siapa ni? Okey, spektrum ilmu ni. Yang pertama, majoriti ulama spektrum ilmu mengatakan ahli kitab. Silakan. Ulang balik yang Zaris bacakan tadi. Okey, Farishana, silakan. Majoriti ulama menyatakan maksud ahli kitab ialah keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi dan Nasrani. Dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Spektrum ilmu yang kedua, hayatul mustaqirrah, haiwan yang mampu bergerak dengan bertenaga antara tadanya, termasuklah binatang tersebut beronta-ronta dengan kuat setelah disembelih. Okey, terima kasih Farishana. Okey, Wahabah Az-Zuhaili. Okey, tak apa.
Yang itu sumbernya. Wabah Az-Zuhaili itu sumber. Yang kita petik daripada sumber tersebut. Jadi saya nak terangkan tadi, majoriti itu mengatakan bahawa ahli kitab begitu. Tapi hayat mustaqirah ni. Hayat mustaqirah tadi, di awal kita sebut bahawa hayat mustaqirah ni apabila kita sembelih dia meronta-ronta. Maksudnya, sembelih itu dia meronta-ronta, kan, keluar darah. Tapi kalaulah kita sembelih, lawan dia mazbuhah. Mazbuhah ni, kalau kita sembelih, diam je kan. Kita angkat tangan. 1, 2, 3, tak bergerak. Maka yang tu tak boleh dimakan dan haram dimakan. Itu bukan mustaqirah lagi. Itu mati dah tu. Mati dah tu. Walaupun kita tengok ada nafas dia gerakkan, tapi dia dipanggil mazbuhah itu tidak halal, tidak sah dimakan. Seterusnya. Lihat perkara-perkara sunat sembelihan. Perkara-perkara sunat sembelihan ni, yang pertama sekali iaitu menajamkan pisau. Menajamkan pisau bukan di hadapan binatang. Jangan pula tajamkan pisau ke depan-depan kambing tu. Lepas ni giliran kawan, lepas ni kawan, jangan. Tak boleh. Tak boleh macam tu, Itu makruh. Jaga kawan. Tak boleh. Kena sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi sikit lah. Cari tempat yang sesuai lah. Yang kedua, menyembelih pada waktu siang. Kenapa, Man? Takut silap monyet pula disembelih. Betul. Takut silap. Kita sembelih, tengok-tengok tangan kita hilang satu. Allahu Akbar. Pergi sembelih tangan kita, bertukar lembu dengan tangan. Itu sebab sunat kita sembelih pada waktu siang. Menghadap kiblat dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu soalan. Kalau penyembelih itu tak baca bismillah, sahkah kita makan? Alamak. Payah juga tu. Sebab dalil yang Ustaz sebutkan sebentar tadi itu mesti kena sebut nama Allah, betul Ustaz ya? Tak. Itu niat kerana Allah. Niat kerana niat. Allah. Kalaulah. Yang ni siapa nak jawab agak-agak siapa nak jawab ni? Salah tak apa. Sila Rol. Siapa nak jumpa? Silakan. Sila. Okey. Sofia. Hukum tidak membaca bismillah. Hukum dia wajib. Hukum dia tak apa sebab dia dah niat kerana Allah. Jawapannya sangat betul. Maknanya niat dengan lafaz tu lain Ustaz ya? Lain. Okey. Kalau tak lafaz bismillah pun sah sembelihan tersebut. Sebab dia hanya sunat saja membaca basmalah. Okey, baik Ustaz. Baik. Seterusnya kita lihat perkara sunat sembelihan lagi dari sudut binatang sembelihan. Tadi penyembelih, yang ni binatang sembelihan. Dari sudut binatang sembelihan pula, membaringkan binatang sebelah rusuk kiri. Maksudnya kita kiblat sini. Kita kiblat sini. Kita baringkan dia di rusuk kiri dan penyembelih berada di sebelah leher dia. Itu dari sudut binatang. Dan yang terakhir, alat sembelihan. Alat yang paling tajam. Tajam ni dah syarat dia kan. Tapi yang paling tajam, itu sunat untuk sembelihan. Maknanya Ustaz, bila alat sembelihan tu tajam kita gunakan, maknanya kita boleh mematikan binatang tu dengan segera. Tak adalah terseksa saya. Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Apa kata kita rehat sekejap Ustaz, boleh? Okey, boleh insya-Allah. Para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Ustaz, bila kita tengok waktu saat penyembelihan tu Ustaz, tengok darah mencurah-curah dan kita tengok ramai yang berkumpul untuk menjalankan proses penyembelihan tu Ustaz. Kita tengok betapa besarnya orang kata hikmah di sebalik penyembelihan itu sendiri Ustaz. Yang mana kalau kita tengok harta itu nak dibandingkan dengan ketaatan kepada Allah tu, lebih tinggi ketaatan kepada Allah berbanding dengan duit yang kita keluarkan untuk sembelih itu. Betul Ustaz ya? Betul. Okey, baik tuan. Namun begitu, ada di kalangan mereka waktu saat melaksanakan ibadah sembelihan Ustaz, ada buat benda-benda yang orang kata dapat mengurangkan pahalanya ataupun buat benda-benda makruh ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit apakah benda-benda yang makruh dalam kita menyembelih ni Ustaz, silakan. Okey, terima kasih Man. Dia makruh juga, dia merujuk kepada tiga aspek tadi. Aspek penyembelih, aspek binatang sembelihan dan juga aspek alatan tu. Makruhnya apa dia? Makruh ni maknanya dari sudut aspek penyembelih ni, yang pertama sekali menyembelih di hadapan binatang lain.
banyak binatang, kecuali dalam kes-kes tertentulah, darurah ataupun dah tak boleh nak elak lagi, itu boleh lah. Tapi seboleh-bolehnya elakkan kita sembelih di hadapan binatang 1, 2, 3, 4, 5. Elakkan sama sekali. Makruh. Sebab apa? Sebab dia boleh menjejaskan emosi sahabat-sahabat dia. Oh, kawan aku kena sembelih, lepas ni aku pula. Lagi-lagi lah makruh tunjuk. Lepas ni kau hati-hati. Lepas ni kau jaga. Ada nombor pula saya. Ada nombor. Okey, makruh mana? Dari sudut penyembelihnya. Dan yang keduanya menyembelih pada waktu malam. Tadi siang sunat. Makruhnya malam. Alright. Sebab bertukar tadilah dengan tangan, pergi sembelih kaki sendiri. Itu makruh. Melakukan sembelihan pada waktu malam. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Pergi bantai mana-mana arah. Sebab kita nakkan pahala sebenarnya. Nakkan pahala, kita kena menghadap kiblat sebab itu adalah sunat sembelihan. Dan yang terakhirnya tidak membaca basmalah. Itu sebutkan tadi kan. Bahawa sah sembelihan sekiranya tidak membaca bismillah ataupun basmalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita sembelih bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Baru kita sembelih. Biasanya dia punya petua lah. Kita baca dulu ayat kursi kan, baca ayat kursi. Ayat kursi supaya apa? Supaya kita terhindar daripada gangguan-gangguan. Habis semua itu bacalah ayat kursi lagi sekali. Itu hanya petua. Betul, bukan menjadi syarat dan bukan menjadi kewajipan. Terpulang kepada penyembelih tersebut. Dan orang kata, Ustaz, saya pernah dengar dia kata kalau nak bagi haiwan tu bertenang kena selawat, Ustaz. Selawat. Juga selawat ke atas Nabi. Juga sunatlah dengan zikir-zikir. Dan kalau biasanya kalau korban kita bacalah inna a'tainakal kautsar hingga akhir ayat. Itu adalah antara sunat-sunat masa kita nak menyembelih haiwan tersebut. Itu penyembelih, Ustaz. Penyembelih. Kalau bagi binatangnya pula, apa benda yang makruh, Ustaz? Okey, dari sudut binatangnya, makruhnya ialah menyeksa binatang. Sebelum sembelih, dia patahkan leher dulu baru sembelih. Yang tu makruh. Ataupun dia sembelih, nak suruh cepat mati, dia patahkan leher tersebut. Ataupun sembelih dia pukul ke bagi dia lemahkan binatang dulu kan? Melemahkan binatang. Itu dari segi sudut binatang lah. Dan dari sudut alat sembelihan, mestilah menggunakan bukan mesti, ini makruh. Menggunakan pisau yang tumpul. Itu sebab kita kena tajamkan supaya apa? Supaya darah itu keluar dengan cepat, pantas, dan darah itu keluar habis daripada badan dia. Tak menyeksa binatang. Tidak menyeksa binatang dan tidak menjejaskan kesihatan apabila kita. Ada setengah tu, Ustaz, dia sembelih tu sekali je. Dah selesai dah sembelihan tu. Ya, itu pisau yang tajam lah. Sangat tajam pisau tersebut. Dari segi spektrum ilmunya, janin. Janin, apabila kita sembelih lembu yang bunting ataupun yang mengandung ada anak dalam tu, kita sembelih, maknya mati, kemudian janin di dalam tu, di dalam perut dia tu, boleh dimakan, halal dimakan. Boleh makan, Ustaz? Ya, betul, boleh dimakan. Janin maknanya binatang yang orang kata kalau orang mengandung ni, orang mengandung, lah kan? Mengandung kan? Yang bunting ni, Ustaz? Yang bunting tu, kalau kita sembelih, kita boleh makan, Ustaz? Boleh makan. Okey. Cumanya bagaimana dengan kandungannya tu, Ustaz? Okey, kalaulah sembelih, dah buka semua, dah lapar semua, kita buka perut dia, masih hidup lagi. Masih hidup lagi, maka janin tersebut ataupun anak lembu lah, sebab dah keluar kan, anak lembu tersebut wajib disembelih untuk kita makan. Wajib sembelih. Melainkan dia mati ketika kita sembelih ibu dia tadi, mati, maka pada masa itu kita halal makan janin tersebut. Itu dari sudut spektrum ilmu lah, yang ada dalam buku teks kita ni, insya-Allah. Baik, seterusnya kita lihat hikmah. Hikmah sembelihan yang pertama membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram. Kita sembelih secara halal, kita sembelih cara yang betul, ikut sunnah dia, ikut syarat-syarat dia, maka dia boleh membezakan daging itu halal dan haram dan melibatkan kita punya ibadah. Kalau kita dah makan yang haram ni, ibadah kita lama-lama ibadah kita terjejaslah dari sudut penerimaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghindarkan diri pada penyakit kerana terhindar dari toksin mempercepatkan proses kematian. Kita gunakan pisau tajam semua ni, semua ini adalah hikmah hikmah sembelihan. Sembelihan, Ustaz. Hikmah sembelihan.
Jadi kita sembelih dengan baik, dengan cara yang betul tadi, maka dia akan memberi ketenangan jiwa, memberi kesihatan pada tubuh badan. Dan yang paling penting Ustaz, benda ni berkaitan dengan kesihatan Ustaz. Betul. Dari sudut kehalalan dia, dari sudut sembelihan, kalaulah persoalan ditanya, ayam tu kalau kita sembelih dengan banyak, kan banyak sembelih, kita menggunakan elektrik untuk sembelih, dan kita menggunakan dipanggil water stunning. Water stunning ini maksud dia nak melemahkan ayam supaya ayam tidak menggelupur. Okey, untuk ini kita lihat video yang berkaitan dengan water stunning dan juga berkaitan dengan stunning tadi. Jadi para penonton, jom kita saksikan video yang Ustaz sediakan. Jom. Okey, kali ini kita akan lihat proses stunning kepada lembu ni. Ini merupakan stunning yang dibenarkan oleh Standard Alam Malaysia, juga fatwa kebangsaan juga membenarkan penggunaan stunning ini, dan juga mesti mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Contohnya dia tak boleh lebih keluar daripada 3 mm daripada hujung ini dan dikuatkan oleh air pressure. Kita akan lihat juga tekanan-tekanan angin yang dibenarkan. Kalau lebih daripada stunning yang dibenarkan, kita tak benarkan. Stunning hanya sekali saja. Kalau dia stun 2 kali, kita akan berikan NCR, maknanya laporan ketidakakuran. So, kepakaran tukang stunning adalah amat penting. Nak memastikan lembu ini mesti ikut standard yang ditetapkan oleh halal Malaysia itu. Ya. Jadi ini di antara kita sebutkan alat untuk melemahkan binatang tersebut. Boleh ke Ustaz kita guna alat ni Ustaz? Okey. Baik, ikut fatwa kebangsaan dah. Video tadi pun memang dia dah sebutlah ini adalah fatwa kebangsaan. Maknanya kita gunakan dengan penyembelihan yang banyak tu, ayam yang banyak tu. Sebab ayam ni kita nak sembelih ni dia punya agresif dia, aktif dia sangat tinggi. Jadi untuk mengelakkan daripada aktif itu, dia gunakan stunning. Dia lalu di air yang mengandungi elektrik ke apa, Allahu alam. Lalu kemudian dia akan melemahkan ayam tersebut baru sembelih. Tapi dia ada syarat-syarat dia, Man. Okey, syarat dia antaranya kalau ikut apa yang telah disebutkan oleh Ustaz Muhammad Amri, sama dengan nama saya lah. Ustaz Muhammad Amri, tapi dia Muhammad Amri halal. Okay, saya Muhammad Amri Muhammad Husin. Okay, lalu tu dia ada 3 hingga 5 saat dia punya masa. Okay, 3 hingga 5 saat baru. Kemudian yang stunning tu untuk lembu tu, dia stunning di kepala tu sekali saja, dan dia akan tengok daripada tengkorak tu, kalau ada kesan pada tengkorak tu lekuk ke apa ke, pecah ke, maka itu tidak halal dimakan ikut fatwa lah. Tak boleh meninggalkan kecacatan. Tak boleh mengesankan. Sebab lembu ni biasanya disembelih yang dengan kuantiti yang banyak. Dia melemahkan sikit lembu tersebut sebelum disembelih. Selepas dia stunning tu, okey, lembu tu jatuh, kemudian barulah dia sembelih. Okey, dia sembelih mengeluarkan darah, masih lagi mustaqirah, hayat mustaqirah. Tapi syaratnya perlu disegerakan saya. Syaratnya perlu disegerakan. Maknanya selepas kena tu dia terus sembelih. Itu syarat dia lah. Okey Ustaz. Dan dia ada perincian dia lagi lah. Okey, perincian dia dari segi masa, dari segi kena tumbukan itu, sekali tumbukan maksudnya dah jatuh lembu tersebut baru disembelih. Okey Ustaz. Mungkin Ustaz boleh tunjukkan gambar Ustaz bagaimana mereka memproses ayam tu Ustaz. Okay. Kalau Ustaz boleh tunjukkan. Gambarnya gini. Itulah dia yang katakan stunning tadi. Dengan banyak ni, ayam dengan banyak ni, katalah ayam dia dah sangkut-sangkut gini, gantung-gantung semua ni kan. Dia dah gantung semua ni, dia akan melalui satu proses water stunning tu dalam air, kemudian ayam tadi dia akan jadi lemah. Masa itulah mesin akan sembelih. Mesin akan sembelih dengan syarat yang tukang tekan butang tu orang Islam, Muslim, niat kerana Allah, baru dia sah untuk sembelihan tersebut. Beribu-ribu. Dengan beribu-ribu kata, berpuluh-puluh ribu ayam tu gunakan elektrik. Contoh. Okey, baik Ustaz. Jadi kita rasa murid-murid kita ni dah orang kata apa boleh dapat dah apa yang Ustaz sebutkan tentang hikmah, rukun, syarat dan sebagainya Ustaz. Kita test sikit boleh tak? Boleh. Jom Ustaz kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan. Okey, kita tengok soalan dulu. Okey, nyatakan maksud sembelihan, nyatakan hukum, nyatakan dalil dan senaraikan rukun sembelihan. Ini siapa ni?
Agak-agaknya. Kristina ke? Okey, siapa ni boleh. agak-agak? Kristina kot nak cuba? Boleh? Boleh. Kristina. Okey, sila. Okey, maksud sembelihan dulu nombor 1. Okey, boleh onkan mikrofon? Okey, on kan? Okey, silakan. Maksud sembelihan dari segi bahasa memotong, dari segi istilah menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat marik. Okey, urat marik dia sebut tadi. Marik. Okey, baik. Yang kedua. Masih ingat lagi tak? Apa yang telah kita pelajari tadi? Soalan kedua. Silakan. Zarif. Okey, Zarif, silakan. Zarif aktif ni. Zarif. Silakan Zarif. Okey, nyatakan hukum sembelihan. Hukum sembelihan wajib supaya halal dimakan dagingnya. Okey, baik. Wajib, noktah bertindih, agar ataupun supaya halal dimakan dagingnya. Okey, yang ketiga. Yang mana-mana boleh ke Ustaz? Mana-mana boleh, ya. Boleh. Dalil. Setiap yang ditumpahkan darahnya dengan menyebut nama Allah, maka makanlah. Okey, itu maksud hadis. Terima kasih. Okay, itu dalil. Dan yang terakhir, senaraikan rukun sembelihan. Apabila kata senaraikan rukun sembelihan, cukup sekadar 1, 2, 3 yang ringkas, yang pendek tadi. Okey, silakan. Khairul. Okey. Rukun sembelihan. Rukun sembelihan. Silakan Khairul. Boleh onkan mikrofon tu? Okey. Teruskan dengan jawapan. Teruskan dengan jawapan. Rukun sembelihan, penyembelih, binatang sembelihan, alat sembelih. Alat sembelihan. Okey, baik. Betul, Zat? Betul. Ada 3 tadi kan? 3 tadi. Apabila soalan senaraikan, penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelihan. Cukup dengan 3 tu. Sebab dia kata senaraikan saya. Sebab senaraikan. Kalau dia kata jelaskan saya. Jelaskan penyembelih. Noktah bertindih, penyembelih hendaklah beragama Islam. Binatang sembelihan, binatang yang halal dimakan. Dan alat sembelihan, alat yang tajam. Itu kalau jelaskan. Okey, cantik Ustaz. Okey, baik. Kita terus kepada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, item kebat. Item kebat. Item kebat. Soalan dia, status pembelihan ini dipanggil stimulus. Ini stimulus. Stimulus ni dia ada maklumat dia lah. Bagi gambar. Kemudian soalan dia, kemukakan hujah anda cara mengatasi permasalahan tersebut. Cara nak atasi. Baik, contohnya. Kita ambil satu contoh jawapan. Satu contoh jawapan, mestilah yang pertama sekali, mestilah ada isi. Isi. Isi dia apa? Kemudian ada huraian. Huraian ni menghuraikan isi. Dan huraian lengkap. Huraian lengkap ni menghuraikan huraian ni. Dia ada kesinambungan tu. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan kita simpulkan dengan menggunakan kata kunci ataupun menggunakan penanda wacana dia, menggunakan oleh itu pun boleh, kesimpulannya pun boleh. Itu cara menjawab soalan kebat. Contoh. Contoh jawapan kebat. Yang ni ada siapa nak baca ni? Silakan. Silakan. Teruskan. Ujar saya, pihak berkuasa perlu bertindak lebih tegas seperti mengenakan denda yang maksimal serta membatalkan lesen perniagaan mereka. Hal ini dapat menghentikan terus kegiatan dan aktiviti pembelian haram. Kesannya umat Islam lebih yakin dengan status halal dalam urusan penyembelihan dan amalan diterima Allah. Oleh itu, kita hendaklah melaksanakan sembelihan secara yang sah dan halal agar mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, jawapan yang sangat-sangat baik. Ini berapa markah Ustaz? Yang ni 4 markah. 4 markah. Okey, 4 markah. Saya nak ulas semula apa yang telah dijawab oleh anak kita tadi. Dia kalau pada hujah saya ni, yang mula-mula ni, pada hujah saya ni bergantung kepada kreativiti anak-anak
di sini dan juga anak-anak yang berada di rumah sana. Hujah saya boleh juga pada pendapat saya. Kalau soalan pendapat. Okay. Yang tak bolehnya pada pendapat nenek saya. Memang tak boleh lah. Walaupun jawapan selepasnya betul, tapi pada pendapat nenek. Sedangkan soalan pada pendapat murid. Okay, tambah lagi pada pendapat nenek saya yang baru berkahwin minggu lepas. Dia tambah lagi. Tak kena mengena. Lagi dah, tak kena langsung. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba je. Okay, ini boleh. Baik, isi ni. Pihak berkuasa perlu bertindak lebih tegas. Ini isi. Lebih tegas. Isi dia. Dan dah jawab semua ni, mulakan. Dah titik kan. Titik yang pertama, mulakan hal ini. Hal ini, penanda wacana ni, penting tu. Jangan sambung dengan seterusnya. Jangan sambung dengan pendapat saya seterusnya. Hujah saya yang ke-5. Hujah saya yang ke-6. Hujah saya yang ke-25. Tak boleh. Dia kena ada kaitan dengan yang awal tu, Ustaz. Betul. Okey, baik Ustaz. Kita rehat sekejap boleh, Ustaz? Okey, sila. Okey, para penonton jangan ke mana-mana. Kita akan sambung lagi selepas ini. Selepas daripada isi, apakah lagi hujah daripada isi tersebut. Betul, Ustaz? Okey, betul. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita jawab satu soalan kebat, iaitu berkaitan dengan pandangan murid-murid tentang keadaan pemprosesan ayam. Sebab benda ni sangat penting. Ustaz ya? Ya, betul. Sebab kadang-kadang orang ambil benda ni tak apalah, lebih kurang je lah. Kan? Tak kisahlah beli ayam kat mana pun tak apa. Sedangkan menjadi satu kewajipan, Ustaz ya? Betul. Untuk kita sebagai seorang Islam, nak beli ayam, nak beli daging, kenalah beli daripada orang yang beragama Islam. Sebab apa? Sebab seperti mana Ustaz sebutkan sebentar tadi, perlulah dilafazkan, perlulah diniatkan atas nama Allah. Betul, Ustaz? Betul. Okey, baik, Ustaz. Jadi kita nak cuba tengok soalan kebat, sebab ni memang betul-betul kebat untuk orang hebat, Ustaz. Okey, silakan. Okey, terima kasih Aiman dan Aiman. Dan kita sambung yang tadi tentang kebat. Okey, tadi kita mulakan dengan pada hujah saya ataupun pada pandangan saya. Ataupun pada ni kita batalkan hujah saya pun boleh. Hujah saya. Kemudian pihak berkuasa isi. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, dia selepas isi mesti disambung ayat tersebut, dengan penanda wacana hal ini ataupun apa-apa yang berkaitan dah. Ada soalan kan? Kalau tak ada hal ini, boleh terima ke? Kalau tak ada hal ini, boleh, tak ada masalah. Ini sebagai pembuka ataupun dipanggil penyambung perencah lah, nyambung, perencah dia. Cuma jangan sesekali sambung dengan seterusnya. Hujah saya seterusnya, isi saya, pendapat saya seterusnya. Itu dia akan jadi isi yang baru. Apabila isi baru, dia akan jadi bercapah dia punya huraian selepasnya dan dia tak dapat markah penuh. Dia mungkin hanya dapat 2 markah sahaja. Selepasnya, selepas isi ni, selepas huraian ni, dia ada kesannya. Kesannya boleh tukar kepada perkara lain. Kesan boleh KFC. Dia punya formula dia mudah. KFC. K kesan, F faktor, C ciri. Kita boleh masuk juga ciri. Ataupun kita contoh. Ataupun kita boleh letakkan dalil. Dalil sebagainya kalau hafal lah. Kalau tak hafal jangan tulis matan dia, tulis pengertian dia. Untuk mengelakkan daripada kesilapan mengeja, kesilapan menulis dan sebagainya. Dan selepas pada kesan, faktor, ciri, kita akhiri dengan penutup oleh itu. Oleh itu ni kesimpulan. Kesimpulannya sebagaimana kita menjawab pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis, kita oleh itu kita hendaklah apa? Kita hendaklah melaksanakan dengan cara yang betul ataupun kita hendaklah menyembelih dengan cara yang halal supaya supaya boleh, kerana boleh, untuk boleh, agar boleh. Supaya, untuk, kerana, agar daging tersebut halal dimakan. Selesailah untuk jawapan kebat 4/4. Ini dapat 4 markah, Zah. 4 markah penuh. Okey, baik. Jadi jangan hilang markah lah anak-anak semua.
Termasuk yang berada di rumah sana, jangan hilang markah. Bermula dengan pengertian tadi. Bermula dengan pengertian apa? Pengertian sembelihan. Bermula dengan rukun, diikuti dengan rukun. Diikuti dengan sunat, syarat, makruh. Itu semua tu jangan bagi hilang markah. Selain daripada kita dapat ilmu, yang utamanya sebenarnya ilmu. Ilmu kita dapat untuk kita aplikasikan apabila kita selesai sekolah nanti. Itulah kesimpulan yang boleh saya simpulkan untuk topik kita pada hari ini. InsyaAllah. Ustaz, saya ada soalan lah Ustaz. Okey, silakan. Yelah, biasa kalau kita sembelih ni Ustaz, kita orang kata macam tadilah. Kita kalau kesian nanti kan, macam mana nak sembelih kan? Jadi macam orang perempuan ni kan, dia kan orang kata apa, kesian tu kan lebih. Jadi boleh tak dia ni nak menyembelih Ustaz? Okey. Orang perempuan tak boleh. terfikir juga tak soalan ni. tengok lagi Ustaz ya. Okey, soalan tu perempuan nak menyembelih ni. Okey, perempuan. Dulu ada satu soalan yang berkaitan dengan hukum dan alasan. Okey, Puan Aminah menyembelih seekor kambing sedangkan suami dia berada di sisi. Okey, jawapan dia apa? Jawapan dia sah sebab syarat rukun untuk sembelihan tu penyembelih, binatang dan juga alat sembelihan. Dia tak sebut bahawa lelaki ataupun perempuan. Maknanya perempuan pun boleh menyembelih, kanak-kanak pun boleh menyembelih. Ustaz boleh cerita sikit tak pengalaman waktu Ustaz buat sembelihan di sekolah dulu Ustaz? Dengan murid-murid kita. Okey. Pengalaman di sekolah kita buat dah lama sebelum PKP dulu, berapa tahun dah, 5-6 tahun. Semua sekali murid kita menyembelih, termasuk pelajar perempuan, termasuk pelajar lelaki, tingkatan 1, tingkatan 2. Menyembelih ayam. Tapi ada yang putus kepala. Boleh putus. Apabila putus kepala boleh makan ke? Boleh. Boleh? Boleh. Okey. Mungkin sedikit rumusan daripada Ustaz untuk topik kita pada hari ini berkaitan dengan sembelihan. Persilakan Ustaz. Okey, baik. Rumusan. Rumusannya begini. Okey, kita belajar ni untuk mendapatkan ilmu, nombor satu. Sebab ia merupakan ilmu fardu ain. Kita bertindak ataupun tindakan kita mengutamakan tindakan yang utama dulu. Okey, yang fardu ain ni kita belajar betul-betul. Okey, lepas kita tahu ilmu tu, dalam masa sama, kita tahu ilmu pengertian, ilmu berkaitan dengan hikmah, sunnah, maka kita dah tahu dah. Dan kita aplikasikan ilmu yang kita belajar ni apabila kita dah habis selesai sesi persekolahan ataupun kita dah keluar di dalam masyarakat. Kita gunakan ilmu yang kita belajar itu untuk diaplikasikan di surau, di mana yang buat korban dan akikah. Okay. Dan akhir sekali, kita yang utamanya, selain daripada ilmu tadi, kita menjawab peperiksaan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berkaitan dengan markah, di mana hilang markah, di mana nak dapat markah penuh. Gitu. Okey, itulah. Okey, terima kasih Ustaz Amri. Yang paling penting sekali Ustaz, kita kalau nak rasa lega, belilah buatan orang Islam saya. Ya, betul. Kerana apa? Mereka ini menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang paling penting saya. Okey, kita ucap terima kasih kepada Ustaz dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Bandar Rincing Semenyih, Selangor. Rezeki kita jumpa lagi. Ila liqa, ma'assalamah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM